mudahnya diri kita lah pelajar at-talib. Bila kita buat subjek pastikan ada alif lam. Jangan tinggal alif lam ni wajib. Sebab subjek satu perkataan mesti ada alif lam. Kalau tak buat alif lam dia jadi masalah lah. Akan ditolak setengah markah atau sebagainya lah. Atau mungkin salah. Okey, at-talib. Okey, apa dia khabar syibul jumlah? Okey, selepas mubtada, selepas subjek adalah khabar. Selepas subjek adalah khabar. Yang ni kena perhatilah dia nak khabar ke apa. Adakah dia nak khabar mufrad atau khabar jumlah ismiyah atau khabar jumlah fi'liyah atau syibul jumlah. Okey, arahan kata apa? Dia nak khabar syibul jumlah. Anak-anak dah belajar dah kan? Jangan buat lupa lah. Bila lupa kat khabar syibul jumlah tu ke apa? Apa dia khabar syibul jumlah? Khabar syibul jumlah tu ke apa? Kena ingatlah. Khabar-khabar ni dia mesti berada selepas. Ingat khabar duduk selepas mubtada. Selepas subjek. Selepas subjek tu mubtada. Jadi kita nak rayapnya di sini apa dia? Khabar yang ketiga, khabar syibul jumlah. Khabar syibul jumlah ni khabar dia tu cerita dia tu mula dengan sama ada huruf jar, fi ke ala ko ikutlah huruf jar, min ke seterusnya sesuai dengan ayat kita, atau satu lagi dengan zaraf, tahta, fauqa, dan seterusnya yang lain lah. Okey, maknanya khabar tu mestilah khabar yang berada selepas subjek ni. Selepas subjek ni khabar, dan khabar yang kita nak buat cerita yang kita nak buat tu mestilah mula dengan huruf jar dan ataupun dengan zaraf. Ni zaraf tahta. Jadi pilih salah satu. Jadi buat mudah-mudahlah, jangan buat payah-payah. Nak buat ayat yang penting nak markah, nak 2 markah. Tak perlu nak fikir ayat payah-payah. Okey, paling mudahnya at-talib fil fasli. Pelajar lelaki itu dalam kelas. Ni lah mana khabar dia? Hantar pun garis. Dia nak apa? Dia nak khabar syibul jumlah. Hantar pun garis. Jawapan hantar tu ada dekat sini. Ni khabar syibul jumlah di mana hantar mulakan dengan huruf jar. Khabar dia, cerita dia mula dengan huruf jar. Okey, yang kedua. Yang kedua dalam arahan, dalam kertas soalan tu dia nak apa? Dia nak jumlah fiha idhafah. Hantar pun dah tulis kan? Jumlah fiha al-idhafah bid-dhamir. Jadi anak-anak kena ingat lah. Ni dia nak tajuk apa? Ni dia nak tajuk idhafah. Dia nak tajuk idhafah. Anak-anak kena tahu lah idhafah ni ke apa. Kalau tak tahu idhafah ke apa kat, memanglah tak boleh buat lah ayat. Lepas tu anak-anak kena ingat semua tajuk-tajuk sekurang-kurangnya. Ingat tajuk, ingat contoh ayat. Ingat tajuk, ingat jenis-jenis dia, ingat tajuk ayat. Ingat contoh ayat. Ingat tajuk, ingat jenis-jenis dia, dan ingat contoh-contoh ayat. Ingat tajuk. Okey, tajuk apa dia nak? Tajuk idhafah. Idhafah ni pun dia ada idhafah dengan isim zahir, idhafah dengan dhamir. Kalau dalam buku kita ni dia banyak menggunakan dalam buku teks sukatan kita ni, idhafah ni dia idhafah dengan isim zahir, dengan ismu zahir. Contohnya ismu zahir ni apa dia? Paling mudahnya contohnya mudir al-madrasah. Ni idhafah lah ni. Di mana mudir bersandar. Maja idhafah bersandar ataupun sandaran. Mudir menyandar kat madrasah, maksudnya apa? Maksudnya mudir sekolah, bukan mudir kolej. Okey. Ni dia sandar dengan isim zahir mana? Ni isim zahir. Perkataan mudir menyandar kepada isim zahir. So lagi dia menyandar dengan dhamir. Dengan dhamir. Contoh domainnya dia menyandar juga. Contohnya madrasah tuna. Ni contohlah madrasah sekolah. Sekolah siapa? Sekolah kita. Maka madrasah menyandar dengan dhamir. Ingat ni madrasah kata nama menyandar dengan ni madrasah isim zahir menyandar dengan dhamir. Sekolah siapa? Sekolah kita. Jadi dia nak yang mana? Dia nak yang ni ke? Dia nak yang ni ke atau yang ni? Jadi tengoklah. Dia kata apa? Dia kata idhafah bid-dhamir. Bila idhafah bid-dhamir berarti anda kena pilih kata yang ni lah. Idhafah yang ni. Okey. Faham tajuk? Faham tajuk? Faham tajuk idhafah tu apa? Jenis idhafah tu, atau bentuk idhafah tu, dan contoh ayat.
Faham? Jadi dia sebut idhafah kataan yang menyandar, dan di sukatan kita ni ada dua, menyandar dengan isi zahir macam ni contoh dia, ni contoh kalimah, dan menyandar dengan dhamir ni madrasatuna. Ustazah ambil kata yang mudah. Okey. Sekarang kita pun buat ayat. Okey. Bila dia kata jumlah idhafah, jumlah ayat fiha dalamnya ada idhafah, anak-anak boleh pilih. Kalau yang tadi ni khabar, anak-anak hanya boleh buat dengan jumlah ismiyah. Tak boleh buat dengan jumlah fi'liyah. Tapi kalau idhafah, anak-anak boleh pilih. Nak buat jumlah ismiyah boleh, nak buat jumlah fi'liyah pun boleh.